السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang jemaah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca dan melihat tafsiran ayat yang ke-30. Dalam nota yang bercetak, ia berada pada muka surat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Ayat yang ke-30, jika kita hubung kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yang mana pada ayat yang ke-29 yang telah kita ulas ringkas pada pagi semalam, kita telah mendapati bahawasanya penduduk kota tersebut telah pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu suara pekikan yang kuat dari malaikat yang telah menyebabkan tiada seorang pun daripada penduduk kota tersebut dapat hidup. Yang mana ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu kesimpulannya bahawasanya alangkah besarnya penyesalan yang akan menimpa hamba-hamba. Tidak datang kepada mereka seorang rasul pun, melainkan mereka akan menjadikan rasul itu sebagai ejek-ejekan. Ayat yang ke-30 ni Allah menyebut bahawasanya sesiapa yang mengingkari kebenaran, dia menolak dakwah yang disampaikan oleh para rasul, maka mereka ini akan merasai penyesalan yang teramat besar. Menyesal yang sebesar-besarnya apabila tidak beriman kepada para rasul. Sedangkan para rasul itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat perkataan ya hasratan, ada penggunaan tanwin pada huruf ta, ada tan yang membawa maksud kata nama am, disebut sebagai nakirah yang merujuk kepada penyesalan yang teramat besar. Yang kedua, Allah mengungkapkan bahawa mana-mana umat, kalau Allah hantar rasul, pasti rasul yang dihantar itu akan ada manusia yang mempermainkan rasul itu. Rasul itu akan diejek, rasul itu akan dipelekehkan oleh umat-umat yang Allah hantar kepada mereka mana-mana rasul. Jadi ayat yang ke-30 ini, kalau kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, ayat 13 sampailah kepada ayat yang ke-30, Allah Ta'ala nak memberikan pelajaran kepada penduduk Mekah yang mereka khusus diturunkan Al-Quran, dihantar Nabi SAW, bahawa mereka kena ambil iktibar, mereka kena ambil pelajaran. Kalau mereka berperangai seperti penduduk sebuah kota tersebut,
maka tak mustahil bagi Allah boleh musnahkan penduduk Mekah, yang mana penduduk Mekah itu mereka telah mengejek-ngejek, mereka telah memperkecilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang ke-30 ini, apa yang kita dapat ambil pelajaran pada pagi ini? Nombor satu, dalam banyak-banyak penyesalan yang besar adalah bagi mana-mana manusia yang dia tak percaya segala ucapan, tunjuk ajar, nasihat yang disampaikan oleh para rasul semasa hidup di dunia. Ada ayat dalam surah Furqan. Kalau kita rujuk surah lain seperti suratul Furqan ayat nombor 27, ayat ini kita pernah sebut ketika mana kita tadabbur suratul Kahfi dulu, yang mana ayat yang ke-27 suratul Furqan ini Allah menunjukkan secara jelas nanti di hari akhirat ada manusia dia menyesal, tersangat menyesal sehingga mereka menggigit kedua-dua tangannya. Maknanya mereka menggigit kedua jari yang ada di tangannya sambil mereka meluahkan perasaan sangat menyesal. Mereka menyesal, mereka kata apa? Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka kata apa? Alangkah baiknya dulu kalau waktu hidup kami jadikan rasul-rasul itu sebagai contoh, sebagai teladan yang perlu diikuti. Jadi berdasarkan suratul Furqan ayat 27, kita belajar ayat 30, maka kita dapat satu teladan yang besar. Kalau kita tak nak menyesal di hari akhirat, maka taatilah apa yang Rasul katakan, tinggalkan apa yang Rasul minta tinggalkan, benarkan segala apa yang Rasul sampaikan, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Kalau tidak, akan berlaku penyesalan yang terlalu besar di hari akhirat. Pelajaran yang kedua yang dapat kita belajar daripada ayat yang ke-30, Allah nak memberitahu kepada kita bahawasanya tidak ada mana-mana manusia yang Allah akan mengazab mereka melainkan ada sebab. Contoh, kenapa penduduk kota tu Allah Ta'ala mengenakan azab suatu suara yang kuat? Adakah Allah suka-suka? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana mereka telah menolak 3 rasul. Kemudian pula datang seorang lelaki dakwah lagi, mereka tolak juga. Maka apabila Allah mengazab sesuatu kaum, bukan kerana Allah itu zalim, tetapi itu menunjukkan kepada keadilan Allah. Mesti ada sebab. Maka ayat 30 ni ada sebab dia. Sebab dia apa? Kerana rasul-rasul yang dihantar pada mereka, mereka buat main-main, mereka ejek dan mereka pelikihkan. Jadi ayat tu Allah terangkan, nak menerangkan bahawa tengok perbuatan kamu mempelikih-likihkan. Maknanya ada sebab kenapa mereka itu diazab. Baik, pelajaran yang berikutnya, sebelum itu tuan-tuan boleh rujuk ada satu ayat dalam surah Fatir ayat 24. Ayat ini Allah menerangkan dengan jelas, tak ada mana-mana umat melainkan Allah akan hantar seorang pemberi peringatan. Kalau bagi kita, Rasul yang Allah hantar dia sebagai nadhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul dah tak ada, tetapi Al-Quran itu ada, hadis itu ada. Okay. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita dapat ambil, bahawasanya
jika kita mengambil, memandang rendah, memperolok-olokkan, mempelekeh-lekehkan para rasul adalah satu perbuatan kufur yang layak untuk dikenakan azab. Ni tak boleh dibuat main-main dengan rasul, dengan sunnah Nabi, dengan hadis Nabi, tak boleh dibawa main-main kerana ia boleh membawa kepada kufur. Kalau tuan-tuan nak rujuk mana ayat yang kata kalau main-main dengan rasul ni dia boleh jatuh kufur, boleh jatuh kepada kafir, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Taubah ayat nombor 55 dengan ayat 65 hingga ayat nombor 66. Tuan-tuan lihat dekat dalam ayat tu ada jawapan dia. Ya Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Itu dalil dia. Kalau tanya, kalau macam kita tolak hadis Nabi, kita rasa macam ajaran Rasul ini tak weli, tak munasabah dan sebagainya, maka ia boleh membawa kepada kufur, jatuh kepada kafir. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-30, Allah memberitahu bahawasanya faktanya tidak ada seorang rasul pun kalau Allah hantar, melainkan akan ada sahaja orang yang akan memperolok-olokkan. Dalam masa yang sama ada juga manusia yang akan beriman kepada para rasul tersebut. Okey, kita tengok ayat suratul Zariyat ayat nombor 52 hingga 53 menjadi penyokong kepada pengajaran yang keempat. Contoh, apa contoh rasul itu diperolok-olokkan? Antaranya mereka perolok macam mana? Dalam surah Zariyat tu Allah mengatakan yang bermaksud demikianlah setiap kali seorang rasul, bukan dating tu, datang, dia tertukar, A tu ditukar jadi I. Demikianlah setiap kali hantar je seorang rasul kepada kaum, pasti kaum itu akan cakap kepada rasul tu, dia ni ahli sihir ni, dia ni gila. Nampak tak? Itu di antaranya. Sama macam Nabi SAW kena. Jadi ayat-ayat surah Yasin ni turun untuk menempelak orang-orang Arab Mekah. Siapa-siapa yang kata Muhammad ni gila, ahli sihir dan sebagainya, sebenarnya perangai kamu tu macam ayat 30 orang-orang dulu ni, sama perangainya. Tetap boleh baca dalam sejarah macam mana kisah Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, semua rasul akan ada orang yang memperolok-olokkan. Jadi apa tindakan yang kita nak ambil daripada ayat yang ke-30? Sudah pasti kita kena muliakan para rasul, kita kena mengikuti ajaran para rasul. Kenapa tuan-tuan perempuan? Kerana kita dah belajar pada awal-awal semua rasul ini adalah utusan Allah. Dan nanti di akhirat orang yang tuan-tuan nak kawan, teman sebaik-baik teman di hari akhirat adalah para rasul. Kita tak nak jadi orang yang menggigit kedua tangannya kerana menyesal kenapa tak ikut rasul, kenapa tak dengar nasihat, kenapa tak patuh, kenapa tak taat. Masa kita hidup ni lah kita cuba sedaya yang upaya untuk mentaati rasul. Tambah-tambah pula kita sekarang masih lagi berada bulan apa? Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat bagus jika dijadikan bulan mengingati Nabi SAW. Kenapa? Kerana pada bulan Rabiul Awal ada ulama bincangkan tarikh kelahiran Nabi SAW. Dan pada bulan Rabiul Awal juga merupakan tarikh
kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada cuti sempena kewafatan Nabi. Kelahiran Nabi ada. Tetapi tuan-tuan kena belajar. Kena ambil satu waktu cerita macam mana Nabi wafat. Tuan-tuan, kewafatan Nabi ni bencana yang paling besar dalam hidup apabila matinya seorang Rasul. Kita duk cerita Nabi lahir, kita terlupa. Kita kehilangan Rasul itu merupakan satu bencana yang sangat besar. Jadi Allah aturkan kita dalam bulan ini, kita cerita pula ayat-ayat yang berkaitan dengan Rasul. Baca surah Yasin, permulaan sampai ayat yang ke-30, teringat pada Rasul. Ingat Rasul-Rasul yang terdahulu. Selama ni kita baca mungkin tanpa penghayatan, mungkin tanpa emosi, mungkin tanpa pemahaman. Tetapi lepas ni kita baca surah Yasin, baca awal-awal ayat, kita ingat perjuangan Nabi Muhammad SAW, perjuangan Rasul-Rasul yang lain. Maka kita muliakanlah para Rasul ni. Okay, banyakkan cerita tentang kisah-kisah para Nabi. Dan yang paling penting, ikut ajaran Nabi kerana mereka sebaik-baik teman. Saya nukilkan satu ayat untuk mengukuhkan tindakan tadi, iaitu Suratul Nisa ayat yang ke-69. Ayat ini Allah mengatakan bahawasanya yang bermaksud sesiapa yang mentaati Allah, dia mentaati Rasulnya, maka mereka nanti akan masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Iaitu An-Nabiyyin, iaitu para Nabi. Lepas tu Siddiqin, para syuhada dan salihin. Dan hujung sekali tu Allah kata, kenapa kita kena ikut Rasul? Allah mengatakan, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Okey, maka selesailah ayat yang ke-30 secara ringkas. Kita masuk kepada ayat yang ke-31. Okey, lihat muka surat nombor 55 tuan-tuan dan puan-puan, ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Ayat 31 ni adalah bukti ataupun contoh mana umat yang Allah pernah binasakan. Seolah-olahnya macam ni. Okey. Kalau ayat yang sebelum ni, macam ayat nombor, kita belajar ayat nombor 29, ayat nombor 30, mungkin orang Arab Mekah ni, kan, mungkin mereka kata mungkin mereka dengar je, oh betul ada orang diazab, tapi bukti apa? Bukti apa? Contoh kan, orang Arab Mekah mungkin mereka nak bukti mana umat-umat yang mengolok-olokkan Rasul yang telah dibinasakan. Mana? Ayat 31. Sebenarnya bukti-bukti itu telah pun berlaku. Antaranya penduduk sebuah kota itulah. Jadi ayat 31 ni Allah kata begini. Tidakkah mereka ini pernah tahu berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Maksudnya Allah kata kepada penduduk Mekah, mereka tak tahu ke bahawa sebelum mereka ni umat-umat dulu telah pun Allah binasakan. Umat-umat itu kalau dah binasa, kalau dah mati, mereka takkan dapat lagi kembali kepada mereka. Okey. Nak lebih jelas lagi,
Tuan-tuan tengok ayat yang lebih kurang sama maksud dengan ayat 31 tu, tuan-tuan tengok suratul Sajadah. Nanti insya-Allah kita akan tadabbur suratul Sajadah. Tuan-tuan dengar tak ayat nombor 26 ni, suratul Sajadah, yang Allah Ta'ala telah sebut kepada penduduk-penduduk Mekah. Apa dia ayat dia? Allah kata, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun. Allah kata, tak nampak lagi ke, kata Allah, tak sedar lagi ke kami telah binasakan betapa banyak daripada kaum-kaum yang kufur yang dulu-dulu daripada mereka. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Sedangkan kamu ni duk ulang alik lalu tempat-tempat kaum-kaum itu dibinasakan. Maksudnya Allah Ta'ala tegur orang Arab Mekah. Allah Ta'ala kata, takkan tak sedar-sedar lagi, takkan tak nampak bukti lagi. Kami buat ancaman tu bukan main-main, pernah berlaku umat-umat sebelum tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, penduduk Mekah ni duk ulang alik lalu tempat Allah binasakan tu, takkan tak insaf. Okey, ulang alik tu kenapa? Tuan-tuan, begini, orang Arab Mekah ni dia selalu ulang alik ke mana? Kita tahu kan, Arab Mekah sebenarnya Arab dia ada apa? Musim apa? Dia ada musim panas, dia ada musim sejuk. Kita kena baca surah Quraisy tu. Mereka ni kalau musim panas, mereka pergi tempat yang musim sejuk. Mereka akan keluar. Mereka pergi Syam. Kalau musim panas mereka pergi Syam. Kalau musim sejuk mereka pergi Yaman. Jadi on the way daripada Mekah nak pergi ke Yaman tu, mereka akan jumpa, akan lalu satu tempat adanya kaum Ad yang hebat yang telah Allah binasakan. Seolah-olah Allah kata apa? Korang ni duk ulang alik lalu ke Yaman ni, kan tengok tempat kaum Ad yang dibinasakan. Takkan tak takut, takkan tak insaf. Lepas tu kalau musim panas pula, mereka pergi Syam. Lalu kalau mereka nak pergi Jordan, mereka nak pergi Palestin, mereka nak berniaga ni, berdagang ni, mereka akan lalu. Mereka akan lalu mana? Mereka akan lalu satu tempat kaum Samud yang pernah Allah binasakan. Lepas tu mereka juga akan lalu tempat kaum Lut yang telah pun Allah binasakan. Jadi ayat nombor 26 surah As-Sajadah, dia sama penerangannya macam ayat nombor 31 surah Yasin. Allah Ta'ala kata, tengok, mana kaum Samud yang hidup lagi, mana kaum Ad yang hidup lagi, mana kaum Lut yang hidup lagi. Kata Allah, itulah bukti, kata Allah, orang-orang yang dulu dia hantar Nabi Saleh dia pelekehkan, hantar Nabi Ad, Nabi Hud dipelekehkan, hantar Nabi Lut dipelekehkan. Allah kata itulah bukti dia, umat-umat dulu telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi apakah pengajaran dia dan apakah teladan dia? InsyaAllah esok kita akan ulang kembali ayat nombor 31. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan tuan-tuan, dekat nota ni ada kesilapan nombor ayat. Kalau kita tengok dekat tajuk perkaitan ayat 31 tu tuan-tuan tukar dia kepada ayat 30. Ayat 32 tu tuan-tuan tukar dia pada ayat nombor 31. Kat itu saya tersilap tuan-tuan dan puan, saya tersilap tulis nombor ayat. Kita tolong betulkan. Kalau ada mana-mana maklumat dalam nota saya tersilap tuan-tuan puan, tolong betulkan ya. Tuan-tuan tolong bagi tahu. Okey, kita buat penambahbaikan. Okey. Saya terangkan sekali lagi. Ayat 31, tajuk perkaitan tu sebenarnya bukan 31, tapi ayat 30. Ayat 32 tu jadikan dia sebagai ayat nombor 31. Jadi besok insya-Allah kita baca sekali lagi ayat nombor 31. Kemudian kita akan bincangkan apakah teladan dia dan apa tindakan yang boleh kita ambil daripada ayat yang telah pun kita bacakan. Moga-moga Allah memberikan kita keberkatan, Allah memberikan kita rahmat, Allah sentiasa memberikan kita
hidayah dan juga taufik darinya. Semoga kita dapat sentiasa menggunakan waktu yang Allah beri untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.